Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga pernah baca berita. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan pernah baca. Berita yang di mana diadakan, tak silap saya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, iaitu mereka mengadakan perjumpaan untuk para ateis. Iaitu mereka yang dah murtad jadi ateis. Ateis adalah mereka yang tak percaya kepada Tuhan. Mereka buat perjumpaan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tak akan bagi tahu dari mana saya dapat berita ini, tapi insya-Allah kalau minta bukti, saya ada bukti. Dan yang dah dengar ceramah saya ataupun baca penulisan saya di Facebook dan sebagainya akan tahu, insya-Allah kami di MRM tak akan bercakap sesuatu tanpa bukti dan rujukannya. Sebab ada benda saya tak boleh bagi tahu. Saya cuma boleh bagi tahu secara gambaran kasar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang nak buat laporan polis ke atas kami pun kata kami buat ini, hina mereka dan sebagainya. Alhamdulillah, polis datang siasat. Dan bila ditunjukkan rujukan kami, kitab kami, polis pun kata, ada. Maksudnya, kami kena pastikan apa jua yang kami cakap ada rujukan yang sahih. Jangan kata saya rasa, no way. Sebab itu tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya bagi exact number. Macam mana saya dapat 863? Kenapa tak 864? Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab itu yang dilaporkan. Itu dalam Hansard. Itu dalam parlimen. Semuanya ada rujukan. Tak boleh cakap-cakap begitu saja tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, perjumpaan etis itu, majoriti yang berada di dalam perjumpaan etis itu bukan Cina, bukan India. Majoriti yang berada dalam perhimpunan etis itu adalah Melayu. Adalah Melayu. Melayu yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Melayu yang kalau dia pang tu mungkin lain macam. Tapi yang ini berhijab, bernikab. Okey? Berhijab dan bernikab. Itu yang lebih risau. Sebab kalau dia terang-terang bagi tahu kepada kita, dia ada masalah, ayah, ibu, saya rasa macam ada soalan lah, saya tak dapat jawapan yang tepat tentang ini dalam Islam. At least kita tahu dia ada masalah. Masalah yang jauh lebih besar, yang susah kita nak detect ialah apa? Ialah dia di depan kita dan di luar tuan-tuan dan puan-puan, dia nampak seperti Muslim seperti kita. Tetapi dalamnya, nauzubillah. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan, mereka murtad bukan setakat jadi ateis. Ada yang jadi Kristian. Tetapi ada, saya tak nafikan, ada. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sehingga dalam satu majalah Kristian, iaitu Christianity Today, mereka memberikan cara dan memberikan idea how a Muslim, how to worship Jesus inside a mosque. Mereka bagi idea. Dan itu kajian misiologi kami. Mereka bagi idea macam mana untuk seorang Muslim menyembah Jesus, nauzubillah, dalam masjid. Iaitu tetapkan terus berkopiah, tetapkan pakai baju Melayu, tetapkan pakai pakaian tradisional. Kalau yang berhijab, teruskan berhijab, no problem. Tetapi kalau nak pakai cross, silakan pakai. Kalau tak nak pakai, tak apa. Yang penting, waktu kamu sujud itu, kamu tahu itikad kamu bukan sembah pada Allah, mereka kata. Kamu sembah pada Jesus. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dipanggil sebagai cara contextualizations. Yang pertama tadi, informasi. Kedua, missionary. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang kata, orang Islam ni takutlah, nampak salib takut, nampak salib takut. Saya akan kata, saya nampak salib saya tak takut. Dan majoriti orang Islam tak takut. Yang kadang-kala ada orang bising sebab ada salib dan sebagainya, bukan sebab dia takut salib. Tapi sebab itu telah melanggar, adakah itu dibina mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, itu je. Mana takut? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tulis campur tak dalam sekolah? Matematik, T. Itu pun salib, takut tak? Tak takut. Ada tengok Ultraman tak adik-adik? Macam ni. Tak takut pun? Tak takut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, missionary buat kerja mereka. Dan saya secara jujur, saya bukan memihak kepada mereka, tetapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan berfikiran objektif sikit. Iaitu, saya memuji orang Kristian yang melakukan kerja missionary. Jangan salah faham.
Saya bukan puji kekufuran mereka dan saya bukan mengiktiraf kekufuran mereka. Tidak. Tetapi yang saya maksudkan tuan-tuan dan puan-puan, saya puji usaha mereka untuk menyebarkan agama mereka. Itu saya puji. Saya kena objektif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak, honestly speaking, bila missionary Kristian datang ke pejabat kami, hari itu pun ada missionary Kristian datang ke pejabat kami. Selepas kami buat pendedahan tentang gerakan mereka, datang berhujah berjam-jam. Saya pun ada missionary Kristian dari Amerika, 4 jam duduk di ofis saya, berborak. Sebelah kami dulunya gereja. Sekarang tak tahu ada lagi ke tak lah. Sebab macam dah pindah dah. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya puji mereka? Dan sesuatu, benda ini tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Saya puji mereka, kebiasaannya saya jumpa mereka, saya akan kata, you know, you are a nice person. You are a nice guy. You are a good Christian. Dia ingat, dia nak puji aku ni, nak pancing aku masuk Islam lah tu. Saya kata, no, I praise you that you are a good Christian for one simple reason. You become a Christian or you remain as a Christian because you believe Christianity is the truth. And you believe that Jesus died on the cross for you. And therefore, to save other human beings from hellfire, you go out and preach the gospel. Am I right? Dia kata, yes. So therefore, you are good Christian. You want to save people from hellfire that you believe is the truth. Dan saya kata dengan dia, and you know what? I aspire and I want to be a good Muslim. And to be a good Muslim, it is not enough for me to pray 5 times a day. But to be a good Muslim, which I believe Islam is the truth, I have to do what you are doing now, which is to preach and hopefully, insyaAllah, with the power of God, with the permission of God, that you will become Muslim. Maksudnya sama-sama buat kerja. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya minta kita keluarkan diri daripada ketaksupan politik. Jangan cuba mempolitikkan setiap segala isu. Saya tak boleh terima kalau orang kata, tengoklah kerajaan baru, ini keluar. Tak, benda ini kerajaan lama pun dah ada. Yang tadi statistik tu 135 orang dibenarkan murtad, itu dalam kerajaan BN, bukan dalam kerajaan baru. So, just be objektif. Jangan ingat, oh LGBT ni semakin banyak. No, zaman dulu pun dah ada. Sama ada kita sedar ke tak sedar, itu je. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak sokong, silakan. Tetapi just be objektif. Orang Kristian, mereka nak buat kerja agenda agama mereka. Kita pun ada agenda tapi kita tak buat. Dan kena tahu juga tuan-tuan dan puan-puan, sokongan daripada missionary Kristian untuk mereka gerakkan kerja mereka terancang. Terancang. Mereka mungkin banyak dinominasi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di kawasan Ampang, pergi ke Ampang tu, dekat depan, ada gereja apa? Korea. Di tempat saya, setapak, ada gereja Korea. Kawasan ni adalah kawasan tumpuan Korea. Taman Nirwana, Taman Dagang, itu kawasan Kristian dari Korea. Mereka datang ke sini. Dan itu bukan satu kebetulan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan satu kebetulan. Korea yang dulunya merupakan sebuah negara majoriti Buddha, hari ini telah diambil alih oleh Kristian pelbagai denominasi. Malahan menjelang 2030, lebih kurang 100 tahun dari sekarang, kita ada wawasan 2020. Dan mereka ada Vision 2030. Iaitu mereka berhasrat untuk menghantar 100,000 missionary Kristian ke seluruh dunia. Well funded. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar Jehovah Witnesses? Pernah. Tuan-tuan dan puan-puan, Jehovah Witnesses, dia ada banyak publication. Saya kongsikan 2 ni je. Majalah The Awake. Majalah The Awake, mereka dah terjemah ke lebih 80 buah bahasa dan mereka mengedarkannya ke 200 lebih buah negara, dan setiap cetakan mereka penuh color, size A4 sorry. Mereka print 41 juta naskah dan diedarkan secara percuma. Majalah The Watchtower, milik Jehovah Witnesses juga. Mereka terjemahkan ke dalam tidak kurang 196 buah bahasa, 200 lebih buah negara, dan setiap cetakannya 42 juta naskah juga diedarkan secara percuma. Saya di Hong Kong. Siapa pernah pergi Hong Kong mungkin tahu. Hong Kong, kita ada MRT, kat sana dia panggil MTR. Dia punya substation tu. Saya keluar saja,
Bayangkan, saya keluar dalam terowong lagi tu. Sini Kristian, sana pun Kristian. Yang ini Jehovah Witnesses, yang tu Protestan. Yang Protestan hantam Jehovah Witnesses hantam dia. Bila saya bercakap dengan Jehovah Witnesses, yang kat sana pula dia bagi khutbah, jangan tertarik hanya kerana perempuan tu cantik. Saya sini ada kebenaran. Bila saya pergi, sini pula hantam kat situ. Saya keluar dari terowong, 4-5 lagi booth Jehovah Witnesses ada kat luar. Itu di Hong Kong. Di Hong Kong, di depan Masjid Kowloon, Christian missionary. Mereka pacak banting mereka. Buat apa? Buat street dakwah macam kita. Mereka bukan letak Jesus. Mereka letak apa? Allah says in the Quran. Isa say. Untuk menarik perhatian. Sebab di Hong Kong, negara open. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Jehovah Witnesses, mereka ada website. Website mereka, kalau saya bagi tahu, memang tuan-tuan dan puan-puan, wow. Di tempat yang ketiga, website yang paling banyak terjemahan bahasa ialah Apple dengan 129 buah bahasa. Kedua, Google 143. Yang paling tinggi siapa? Website Jehovah Witnesses. Bukan 200, bukan 300, bukan 400, bukan 500. 943 bahasa dan dialek. Sebulan, capaian dia berapa juta? Sebulan, capaian dia, visitor ke website dia, 123 juta orang.